Kedua, Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Kolokium ini berlangsung selama 2 hari, iaitu bermula 20 Julai hingga 21 Julai 2022 secara dalam talian. Tema kolokium 2022, Pemantapan Penyelidikan Bahasa Melayu dan Inovasi Peneraju Kecemerlangan Pendidikan. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Kolopem 2022. Sidang maya yang dihormati, untuk makluman semua, sebanyak 5 kajian ilmiah yang akan dibentangkan menerusi saluran bilik 1 ini. Pembentangan tersebut merangkumi subtema yang telah ditetapkan. Sesi pembentangan akan dimulakan. Peringatan untuk hadirin sekalian, pastikan mikrofon ditutup semasa video pembentangan dimainkan. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan pembentang pertama, iaitu Muhammad Hazizi bin Hamzah dengan tajuk Tinjauan Tahap Pengetahuan dan Penggunaan Bahan Multimedia dalam Kalangan Guru bagi Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan terima kasih saya ucapkan kepada para penilai. Saya Muhammad Hazizi bin Hamzah akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Tinjauan Tahap Pengetahuan dan Penggunaan Bahan Multimedia dalam Kalangan Guru bagi Pengajaran Kemahiran Baca Bahasa Melayu. Dalam konteks kajian ini, penggunaan bermaksud perbuatan, usaha atau kegiatan dalam melakukan sesuatu ketika sesi pengajaran, dan pengetahuan pula bermaksud perihal nilai pengukuran sesuatu perkara melibatkan penggunaan bahan multimedia, dan bahan multimedia pula adalah proses hubungan komunikasi interaktif antara dua pihak iaitu guru dan murid berasaskan kepada unsur gabungan penggunaan pelbagai media seperti teks, audio, grafik, animasi dan juga video. Keseluruhan 2014 menyatakan bahawa penyataan masalah merupakan backbone atau tulang belakang pelaksanaan sesuatu penyelidikan. Sehubungan dengan itu, kajian ini adalah selari dan berkaitan juga dengan pengetahuan dan penggunaan bahan multimedia. Kajian lepas menunjukkan bahawa proses penguasaan kemahiran baca berkait rapat dengan pengurusan pengajaran oleh guru kerana ianya melibatkan paparan visual dan juga huruf bercetak serta simbol. Kajian lepas juga menunjukkan guru lebih memilih kaedah pedagogi tradisional yang bertumpu pada proses satu hala berbanding menggunakan bahan luar seperti bahan multimedia. Ada juga kajian menunjukkan bahawa guru-guru yang kurang pengetahuan tentang elemen bahan multimedia lebih mementingkan penghabisan sukatan dan juga kekangan masa yang jadi faktor penghalang kepada pelaksanaan penggunaan bahan multimedia. Berdasarkan penyataan masalah tersebut, objektif kajian telah dibentuk seperti yang berikut. Secara umumnya, kajian ini dilaksanakan bagi meninjau tahap pengetahuan dan penggunaan bahan multimedia dalam kalangan guru bagi pengajaran kemahiran baca. Terdapat 4 objektif kajian iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan guru terhadap bahan multimedia bagi pengajaran kemahiran baca, mengenal pasti tahap kekerapan penggunaan bahan multimedia dalam kalangan guru bahasa Melayu dalam pengajaran kemahiran baca bahasa Melayu. Yang seterusnya mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap pengetahuan bahan multimedia dalam kalangan guru bahasa Melayu dalam pengajaran kemahiran baca modern task demografi jenis sekolah, dan yang terakhir adalah mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penggunaan guru terhadap bahan multimedia modern task jenis sekolah. Oleh itu, soalan kajian adalah selari dengan 4 objektif kajian yang telah dinyatakan. Berikut merupakan hipotesis kajian berdasarkan objektif ketiga dan juga keempat. Iaitu kedua-duanya adalah hipotesis iaitu kita dapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan juga tahap penggunaan bahan multimedia dalam kalangan guru bahasa Melayu semasa proses pengajaran kemahiran baca merentas demografi jenis sekolah. Seterusnya adalah kerangka konseptual yang dirangka berdasarkan kajian yang ingin dilaksanakan.
Reka bentuk kajian ialah kajian tinjauan yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel kajian juga terdiri daripada 97 orang guru bahasa Melayu yang berkhidmat di Zoom Bahasa Pudu. Instrumen kajian ini melibatkan borang soal sidik. Dapat 3 bahagian dalam soal sidik tersebut seperti yang dipaparkan dan menggunakan skala Likert 5 mata. Instrumen ini dianalisis keboleh percayaannya dan dapati nilai alfa kelompok adalah tinggi iaitu 0.942 dan kesahan instrumen melibatkan 3 pensyarah IPGKBM iaitu pensyarah bahasa, multimedia dan juga kajian. Data kajian dianalisis menggunakan SPSS dan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan juga catatan malang. Analisis deskriptif digunakan untuk mengukur objektif pertama dan juga kedua, melibatkan kekerapan, min dan juga sistem piawai, manakala analisis inferensi digunakan untuk mengukur objektif ketiga dan keempat, melibatkan ujian on-off satu hala. Terdapat empat dapatan dalam kajian ini yang selari dengan 4 objektif dan juga soalan kajian. Bahagian ini merupakan dapatan bagi menjawab soalan kajian yang pertama. Kesemua 12 item soalan menunjukkan nilai min pada tahap yang tinggi kecuali satu item iaitu B2 pada tahap yang sederhana. Nilai sistem piawai pula adalah 0.553 menandakan kesepakatan data pada padas yang sederhana. Ini menunjukkan bahawa pihak jawapan tidak bertumpu pada satu atau dua skala sahaja dan majoriti responden memilih skala 4 dan 5 itu setuju dan juga sangat setuju jika dilihat pada carta. Dapat dirumuskan bahawa guru-guru mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap kepentingan bahan multimedia berdasarkan interpretasi nilai min iaitu 3.91. Ini pula adalah dapatan bagi menjawab soalan kajian yang kedua. Kesemua 10 item soalan menunjukkan nilai min pada tahap yang sederhana kecuali satu item iaitu C10 pada tahap yang tinggi. Nilai sistem piawai pula adalah 0.634 menandakan kesepakatan set data adalah pada paras yang sederhana. Ini juga menunjukkan bahawa pelajaran juga tidak bertumpu pada satu atau dua skala sahaja dan majoriti responden memilih skala 3 ataupun 4 iaitu jarang dan kerap jika dilihat pada carta yang dipaparkan. Dapat dirumuskan bahawa guru-guru mempunyai tahap penggunaan yang sederhana terhadap bahan multimedia berdasarkan interpretasi nilai min iaitu 3.34. Seterusnya bagi menjawab soalan kajian yang ketiga, skor min menunjukkan guru yang terdiri daripada SJKT memiliki tahap pengetahuan bahan multimedia yang tertinggi berbanding guru-guru di sekolah yang lain. Keputusan analisis ANOVA satu hala mendapati tiada perbezaan skor min tahap pengetahuan bahan multimedia dalam kalangan guru bagi pengajaran kepada baca berdasarkan jenis sekolah dengan nilai F 0.660 dan tahap signifikan P bersamaan 0.519. Hasil menunjukkan ada signifikan 0.519 adalah lebih besar berbanding nilai signifikan pada paras 0.05. Keputusan ini menunjukkan bahawa hipotesis kajian diterima iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan bahan multimedia dalam kalangan guru bagi pengajaran kemahiran baca berdasarkan jenis sekolah. Seterusnya adalah bagi menjawab soalan kajian yang keempat. Skor min menunjukkan guru yang terdiri daripada SJKT juga memiliki tahap penggunaan bahan multimedia yang tertinggi berbanding guru-guru di sekolah yang lain. Keputusan analisis ANOVA satu hala mendapati terdapat perbezaan yang signifikan skor min tahap penggunaan bahan multimedia dalam kalangan guru bagi pengajaran kemahiran baca berdasarkan jenis sekolah dengan nilai F 8.272 dan tahap signifikan P bersamaan 0.00. Hasil menunjukkan arah signifikan 0.00 adalah lebih kecil daripada nilai signifikan pada paras 0.05. Keputusan ini menunjukkan hipotesis kajian ditolak dan hipotesis baru adalah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penggunaan bahan multimedia dalam kalangan guru bagi pengajaran kemahiran baca bahasa Melayu berdasarkan jenis sekolah. Berikut adalah jadual post-hoc fair untuk melihat nilai signifikan dan juga perbezaan min bagi setiap jenis sekolah yang menunjukkan perbezaan yang sangat ketara.
Seterusnya, dapat dirumuskan bahawa guru-guru di zon bangsa perlu menjadi tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan kepentingan serta kelebihan elemen bahan multimedia dalam sisi PDP berdasarkan nilai min 3.91. Namun, pelaksanaan penggunaan bahan multimedia masih berada pada tahap yang sederhana dengan nilai min 3.34 menandakan masih ada guru yang kurang menggunakan pendekatan bahan multimedia sebagai BBM dalam sisi PDP. Seterusnya didapati hipotesis 1 diterima yang melihatkan nilai signifikan adalah 0.519 adalah melebihi 0.05. Manakala hipotesis kedua ditolak yang melihatkan nilai signifikan adalah 0.00 iaitu kurang pada paras signifikan iaitu 0.05. Dan juga jika dilihat, guru SCKT memiliki keupayaan pengetahuan yang tinggi dan ini juga menunjukkan bahawa kecenderungan mereka dalam penggunaan bahan multimedia juga adalah sangat tinggi. Seterusnya, berdasarkan kerja ini, guru berperanan dalam mengatur pengetahuan untuk merangka dan mengintegrasikan elemen bahan multimedia dalam kaedah pengajaran kemahiran baca kerana ianya melibatkan paparan visual dan juga audiolisasi yang sesuai supaya penerima input dapat memahami pengajaran dengan lebih mudah dan juga seronok. Seterusnya, kerja ini telah memberikan cadangan kepada beberapa pihak. Yang pertama, pihak KPM perlu memantau penggunaan bahan multimedia secara berkala di samping meninjau keperluan peralatan yang terdapat di sekolah untuk ditambah baik. Selain itu, penyediaan bengkel dan juga kursus dapat membantu guru memperkembangkan idea serta meningkatkan kecekapan pengetahuan mereka terhadap kepentingan bahan multimedia. Seterusnya, pihak sekolah juga perlu membantu guru dan setiap aspek dengan menyokong pelaksanaan bahan multimedia ketika PDP. Sekolah juga perlu mengatur lebih banyak peluang kepada guru untuk menyertai mana-mana kursus serta kolaborasi dengan pihak lain sebagai nilai tambah kepada mereka. Seterusnya, guru perlu mencabar diri mereka untuk mendapatkan input pedagogi yang terkini dan juga mencari maklumat yang sesuai tentang kepentingan bahan multimedia yang sesuai digunakan pada zaman kini. Kolaborasi bersama panel ataupun guru-guru TMK Cemerlang juga dapat melebarkan juga tahap pengetahuan mereka terhadap konsep pedagogi terkini. Antara contoh cadangan kajian lanjutan adalah dengan mendukakan sasaran responden, menjadikan kawasan luar bandar sebagai lokasi kajian dan mengecilkan skop elemen bahan multimedia untuk mendapatkan dapatan lebih tinggi. Sekian saja perbincangan daripada saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Selesai sudah pembentangan, beralih ke sesi soal-jawab untuk tempoh 5 minit. Dipersilakan para penonton sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada pembentang. Jika tidak ada sebarang persoalan yang ingin ditujukan kepada pembentang, maka kita akan beralih ke sesi pembentangan yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Hazizi bin Hamzah atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesi pembentangan diteruskan dengan tayangan rakaman pembentangan kertas kajian yang kedua. Dipersilakan Dr. Syamsul Azwani Binawi dengan tajuk Kamus dalam Pendidikan Bahasa Melayu di Malaysia. Kamus dalam Pendidikan Bahasa Melayu di Malaysia oleh Syamsul Azwani Binawi, APG Kampus Bahasa Melayu. Pengenalan, kamus merupakan bahan rujukan yang mengandungi kosakata sesuatu bahasa dan pada amnya disusun mengikut abjad, diberikan makna serta keterangan lain yang berkenaan. Makalah ini meneliti sumbangan dan peranan pelbagai jenis kamus dalam sistem pendidikan di Malaysia.
Peranan kamus dalam bidang pendidikan dibahaskan melalui kedudukan kamus dalam kurikulum Bahasa Melayu peringkat kurikulum baru sekolah rendah KBSR, kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Tujuan kajian ada dua, iaitu pertama, meneliti kedudukan kamus dalam kurikulum Bahasa Melayu peringkat KBSR, KBSM, KSSR dan KSSM. Dan kedua, meneliti sumbangan kamus dalam pendidikan Bahasa Melayu. KBSR. Dalam pendidikan bahasa, penggunaan kamus sebagai bahan literasi bahasa telah diperkenalkan kepada pelajar seawal tahun 1 persekolahan. Kamus yang digunakan pada peringkat ini ialah kamus bergambar. Penggunaan kamus pada peringkat ini bertujuan untuk memperkenalkan perkataan tertentu kepada murid-murid. Dalam sistem KBSR tahun 1, iaitu memperkenalkan kata nama, penggunaan kamus pada peringkat ini dijelmakan dalam hasil pembelajaran 6.0, iaitu membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks arah 1, 2 dan 3 seperti yang berikut. Iaitu arah 1 merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar, arah 2 merujuk kamus bergambar untuk mencari makna, dan ketiga merujuk kamus untuk menghubungkan perkataan dengan gambar untuk mencari makna. Manakala dalam KBSR tahun 2 iaitu meneliti ejaan yang betul, dalam HSP tahun 2 sekolah rendah dalam aspek kemahiran membaca iaitu pada HP 6.1 dan HHP arah 1 dan 2 menekankan penggunaan kamus untuk meneliti ejaan yang betul seperti yang berikut, iaitu pada arah 1 merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul dan arah 2 merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat. Manakala dalam KBSR tahun 6 tahap 2 dalam aspek mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat, huraian hasil pembelajaran arah 1 hasil pembelajaran 6.0 tahun 6 KBSR, murid dikendaki merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Seperti arah 1 merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Manakala dalam kurikulum KBSM, antara aspek yang ditekankan dalam kemahiran membaca bagi pelajar tingkatan 1 dan 5 ialah membaca kamus untuk membina perkembangan pembendaraan kata dan membaca senyap dan memahami makna perkataan baru dan sukar dalam pelbagai bidang ilmu dengan merujuk kepada kamus. Kepentingan kamus dalam KBSM ini dapat dilihat dalam HSP tingkatan 1 dalam aspek cadangan aktiviti kemahiran menggunakan kamus yang betul. Dalam huraian sekatan pelajaran tingkatan 1 KBSM ini menekankan penggunaan kamus dalam cadangan aktiviti sumber dan catatan bagi hasil pembelajaran 7.0, mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton, iaitu arah 1-4 seperti yang berikut. Murid meneka makna mengikut konteks, kemudian merujuk kepada kamus dan mengenal pasti ketepatan makna yang diberikan. Namun, dalam sistem KSSR, penggunaan kamus nampaknya telah dikesampingkan berbanding kamus yang telah diangkat di kedudukan yang tinggi pada peringkat KBSR. Hal ini kita dapat teliti daripada kedudukan kamus dalam sistem KSSR itu sendiri, iaitu dalam kurikulum KSSR, pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah masih menekankan kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Kemahiran asas literasi memberi penekanan kepada murid tahap 1 untuk menguasai sepenuhnya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Manakala
pada tahap 2, penekanan diberi kepada pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran bahasa. Dalam KSSR tahap 1, langsung tiada penyataan tentang penggunaan kamus. Tahun ketiga, kamus diletakkan dalam aspek kepelbagaian sumber dan bahan sahaja. Dalam KSSR tahap 2, kamus dinyatakan dalam aspek strategi pengajaran dan pembelajaran sebagai kepelbagaian sumber dan bahan sahaja seperti yang termaktub dalam DSKP Sekolah Rendah tahap 2 seperti yang berikut. Dalam KSSM tingkatan 1 hingga 3, kedudukan kamus dilihat sedikit signifikan apabila dinyatakan dalam modul kemahiran membaca SP 2.2.1 seperti yang berikut, iaitu membaca untuk memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. Namun, dalam KSSM tingkatan 4 dan 5, penggunaan kamus terus dikesampingkan apabila diletakkan hanya sebagai salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran, iaitu dalam aspek kepelbagaian sumber dan bahan. Hal ini bermakna kamus dalam tingkatan 4 dan 5 tidak dimuatkan dalam mana-mana SP dalam DSKP, tetapi hanya sebagai sumber dan bahan yang digalakkan penggunaannya oleh guru dalam PDP. Kesimpulannya, dalam tempoh pelaksanaan KBSR dan KBSM, kamus diangkat tinggi sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran bahasa Melayu para pelajar. Namun dalam perkembangan pelaksanaan KSSR dan KSSM, peranan kamus dilihat semakin kecil dan hanya diaplikasi dalam tahap-tahap tertentu sahaja. Ketiadaan kamus yang termaktub dalam standard pembelajaran KSSR darjah 1 hingga 6 telah menghakis peranan kamus sama sekali dalam pendidikan bahasa Melayu. Sesi soal jawab dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, tahniah kepada pembentang Dr. Samsul. Baik, tentang kamus ya. Saya ada satu soalan, iaitu dalam situasi sekarang ini penggunaan kamus yang fizikal itu mungkin penggunaannya amat terhad. Jadi mungkin para pelajar sekarang ya, sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah, dia beralih kepada sumber-sumber internet. Ya, contohnya Google, contohnya Wikipedia dan macam-macam lagi lah. Jadi apakah dari segi ketepatan makna, soalan saya kepada Dr. Samsul, ketepatan makna untuk sumber-sumber internet ini, adakah dia menepati makna yang sepatutnya seperti kamus-kamus fizikal yang sedia ada itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Dr. Hisham atas soalan. Berdasarkan soalan ini, apa yang ditanya ialah tentang ketepatan kandungan makna dalam kamus-kamus yang dihasilkan melalui dalam talian itu. Sebenarnya dia dalam penghasilan makna ini dia ada 4 cara penghasilan makna yang diikuti untuk menghasilkan sesebuah kamus seperti mana kamus dewan dihasilkan. Dan untuk kamus yang
bukan daripada badan berkanun seperti DBP, ya, maksud saya yang dihasilkan oleh pihak swasta ini, dia masih menggunakan 4 kaedah pemberian makna ini. Cuma panel yang mengiktiraf ketepatan atau maksud setiap item ataupun setiap kata dalam kamus itu ditentukan oleh pihak editorial. Dia setiap kamus ni dia berbeza sebenarnya. Dia bukannya ada satu badan yang tetap di satu negara macam kita untuk tentukan. Tidak. Dia pihak editorial lah yang akan menentukan tentang aspek makna itu. Jadi kadang-kadang kita melihat satu entry atau kata dasar itu seperti kata makan, dalam kamus A dia akan lain, dalam kamus B dia akan makna dia lain. Perubahan ini disebabkan pihak editorial itulah yang menentukan ketepatan makna. Jadi jawapan kepada persoalan ini ialah dia berdasarkan editorial pihak penerbit kamus itu sendiri. Cuma umumnya ada 4 kaedah pemberian makna dan semua kamus mengikut keempat kaedah pemberian makna ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Absul. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Hisamuddin di atas soalan yang ditujukan kepada pembentang. Terima kasih juga kepada Dr. Syamsul Azwani bin Nawi atas maklum balas dan pembentangan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang ketiga iaitu Lim Ming Wei dengan tajuk Sorotan Literatur Bersistematik, Pengaplikasian Kemahiran Algoritma dalam Pendidikan untuk membuat pembentangan. Salam sejahtera diucapkan kepada para penonton video ini. Saya Lim Ming Wei bersama Dr. Muhammad Isa akan membentangkan satu sorotan literatur bersistematik kemahiran algoritma dalam pendidikan. Pengenalan. Sejak Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia diperkenalkan pada tahun 2013, kemahiran berfikir mula dititik beratkan. Laporan tahunan PPPM pada tahun 2020 turut menekankan lagi kemahiran berfikir dalam pendidikan di Malaysia. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan pemikiran komputasional atau computational thinking dalam kurikulum Malaysia. Terdapat 4 kemahiran yang ditekankan dalam pemikiran komputasional, termasuklah leraian, algoritma, pengencaman kuat corak dan periklakan. Perincian setiap kemahiran adalah seperti dalam jadual. Walau bagaimanapun, kajian ini hanya berfokus kepada kemahiran algoritma. Kemahiran ini digunakan untuk merancang urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Objektif kajian dan soalan kajian. Objektif kajian yang pertama dalam kajian ini mengenal pasti pengaplikasian kemahiran algoritma dalam pendidikan. Objektif kajian yang kedua dalam kajian ini mengenal pasti keberkesanan pengaplikasian kemahiran algoritma dalam pendidikan. Soalan kajian dalam kajian ini adalah selari dengan objektif kajian. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian sorotan literatur bersistematik ataupun systematic literature review. Dalam proses pelaksanaan, modal Prisma digunakan. Model Prisma ini digunakan bertujuan untuk memilih kata kunci, membuat penyaringan dan pemilihan artikel, serta membuat senarai pendek artikel. Peringkat pertama dalam kajian sistematik ini
ialah pemilihan kata kunci yang digunakan melalui pencarian dalam dua enjin carian yang terpilih, iaitu Eric dan MyJournal. Terdapat dua kata kunci yang digunakan, termasuklah computational thinking dan pemikiran komputasional. Kata kunci yang pertama iaitu computational thinking dicari dalam enjin pencarian Eric. Selain itu, kata kunci yang kedua iaitu pemikiran komputasional pula dicari dalam enjin carian MyJournal. Pemilihan literatur dalam enjin carian berpandukan jadual kriteria pemilihan artikel yang ditetapkan seperti dalam penulisan penuh. Hasil carian ini menemui sebanyak 75 artikel berkaitan dengan kata kunci yang telah ditetapkan. Jelaslah terdapat 75 artikel yang membincangkan tema dan kata kunci yang ditetapkan. Pada peringkat yang kedua dan ketiga, proses penyaringan dan pemilihan artikel telah dilaksanakan berdasarkan kriteria pemilihan yang ditetapkan. Dalam proses penyaringan dan pemilihan artikel, terdapat 15 artikel yang dipilih dan disaring berdasarkan kriteria pemilihan. Literatur-literatur yang tidak dipilih kerana literatur tersebut ialah kajian teoretikal. Pada peringkat keempat, proses senarai pendek artikel telah dilakukan. Terdapat 12 artikel yang dikenal pasti menemui semua kriteria pemilihan. 12 artikel dimasukkan dalam kumpulan artikel yang akan dianalisis dalam kajian ini. Kajian ini juga menggunakan sumber-sumber lain sebagai asas perbincangan dalam kajian sistematik ini. 4 peringkat penyaringan dan pemilihan artikel telah dijalankan secara sistematik mengikut prosedur model Prisma. Berikut merupakan senarai artikel yang disenarai pendek dan dikategorikan mengikut tema. Tema yang pertama, pengaplikasian kemahiran algoritma, adalah untuk menjawab soalan kajian yang pertama. Manakala tema yang kedua, keberkesanan pengaplikasian kemahiran algoritma dalam pendidikan, adalah untuk menjawab soalan kajian yang kedua. Dapatan kajian. Dapatan kajian ini dapat menjawab soalan kajian yang pertama, iaitu apakah proses pengaplikasian kemahiran algoritma dalam pendidikan. Kajian Chen dan Huang mencadangkan kemahiran pemikiran komputasional, khususnya kemahiran algoritma diterapkan mulai K hingga 12, iaitu prasekolah hingga ke sekolah menengah. Jika dilihat dengan lebih terperinci daripada mata pelajaran, kemahiran algoritma dapat diterapkan dalam mata pelajaran sains dan matematik, terutamanya dalam aktiviti penyelesaian masalah. Kajian lepas turut menunjukkan kemahiran algoritma mampu digunakan dalam bidang bahasa. Kajian Lockwood dan Mooney mencadangkan kemahiran algoritma seharusnya diterapkan secara merentas kurikulum dalam semua subjek. Jelaslah, kemahiran algoritma dalam kemahiran pemikiran komputasional bukan sekadar digunakan dalam bidang pengaturcaraan, malah boleh diterapkan secara merentas kurikulum. Dapatan kajian yang kedua. Dapatan kajian ini bertujuan untuk menjawab soalan kajian yang kedua, iaitu sejauh manakah keberkesanan pengaplikasian kemahiran algoritma dalam pendidikan. Keberkesanan dari aspek yang pertama akan ditinjau dalam bidang matematik. Kajian Snack dan Newman membuktikan dengan adanya teknik atau peralatan algoritma, murid dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan sistematik. Selain itu, dalam bidang bahasa pula, kemahiran algoritma membantu penggunanya
untuk merancang isi-isi yang hendak ditulis dalam bentuk perenggan penulisan dengan tersusun. Jika kemahiran algoritma diterapkan secara merentas kurikulum, kemahiran algoritma ini dapat dilihat untuk meningkatkan penguasaan murid dalam KEBAT. Hal ini demikian kerana murid dapat merancang secara tersusun langkah untuk menyelesaikan masalah dalam setiap tugasan. Tambahan pula, kemahiran algoritma turut dilihat sebagai satu pengetahuan prosedur, iaitu perancangan algoritma untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jelaslah, kajian ini telah menganalisis artikel-artikel daripada enjin pencarian yang terpilih. Berdasarkan hasil analisis, dapatan kajian menunjukkan kemahiran pemikiran komputasional atau kemahiran algoritma dapat diterapkan dalam kurikulum. Penerapan ini dapat melatih kemahiran berfikir secara bersistematik dan menyelesaikan masalah dalam kalangan murid. Sebagai cadangan kajian lanjutan, kajian-kajian berkaitan kemahiran algoritma atau kemahiran pemikiran komputasional harus dijalankan dengan lebih meluas, terutamanya dalam bidang bahasa. Sekian, terima kasih. Selesai sudah pembentangan ketiga, kita telah mendengar satu perkongsian yang menarik dan sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Tuan atau puan boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya Puan Siti Maziah dari Jemaah Nazir Negeri Sembilan. Baik, saya nak bertanya satu soalan. Mungkin boleh di pihak pembentang boleh berikan contoh aktiviti di dalam PDP yang menggunakan pendekatan yang telah dibentangkan tadi. Terima kasih. Dipersilakan pihak pembentang untuk memberikan maklum balas. Nampaknya pihak pembentang tidak berada di dalam ruang Google Meet kita pada hari ini. Kita memohon maaf kepada pihak yang bertanya soalan sebentar tadi. Nampaknya soalan tersebut tidak dapat dijawab kerana pihak pembentang tidak berada dalam ruang Google Meet pada hari ini. Baiklah. Terima kasih Lim Ming Wei atas pembentangan sebentar tadi. Sidang maya. Sesi pembentangan diteruskan dengan pembentangan kertas kajian yang keempat
Dipersilakan Siti Nur Syafiqah binti Muhammad Fakharuzi dengan tajuk kajian ilmiah aplikasi Jamboard meningkatkan kreativiti murid dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa Bahasa Melayu tahun 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Mat Fakharuzi. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kertas kajian saya yang bertajuk Aplikasi Jamboard meningkatkan kreativiti murid dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa Bahasa Melayu tahun 3. Jadi, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, elok kita mengenal dulu mengapakah kertas kerja ini, kajian ini dilaksanakan. Perkara ini disebabkan apabila kita melihat dunia pendidikan hari ini mengalami perkembangan yang sangat progresif, dan perkembangan ini menuntut perubahan dalam sistem pendidikan kita. Maka sistem pendidikan kita yang bersifat dinamik hari ini berubah mengikut peredaran dan tuntutan semasa. Di mana kita melakukan perubahan dalam standard kurikulum, terutamanya dalam standard kurikulum Bahasa Melayu yang turut menuntut kepada perubahan pedagogi, iaitu kaedah pengajaran oleh guru bagi memastikan kaedah pengajaran oleh guru yang kita laksanakan hari ini adalah bertepatan dengan keperluan dan tuntutan semasa bagi mencapai objektif-objektif yang telah pun kita tetapkan demi menghasilkan kemenjadian murid yang progresif. Maka dengan itu, kajian ini telah meletakkan telah menilai kepada beberapa penyataan masalah sebelum ini, di mana menurut Muhammad Junaid Muhammad Johari dalam Nurul Aisyah Abdullah dan Zamri Mahmud 2014 menyatakan bahawa pemahaman terhadap aspek tata bahasa merupakan salah satu topik yang sukar dan membosankan berbanding kemahiran yang lain. Selain itu, Zamri 2012 juga turut menyatakan bahawa pendekatan yang digunakan oleh guru lebih kepada pendekatan tradisional, iaitu dengan memberikan nota bagi membantu murid memahami sesuatu topik tata bahasa yang dipelajari. Pendekatan tradisional yang lebih bersifat berasaskan nota dan menghafal ini boleh menyebabkan seseorang murid itu gagal memahami sesuatu makna dalam pelajaran yang mereka pelajari. Dan menurut Cik Zanariah juga menyatakan bahawa kaedah pengajaran dengan menggunakan kaedah yang betul dan berasas dan berkesanlah yang menjadi faktor peningkatan pencapaian murid dalam penguasaan tata bahasa Bahasa Melayu. Jadi disebabkan itu, saya menilai menurut Roslan Baki yang menyatakan bahawa kebanyakan pelajar didapati lebih tertarik dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif seperti penggunaan visual, penerokaan kendiri dan pelbagai elemen lain yang melibatkan murid secara terus dalam satu sesi PDP. Maka disebabkan masalah-masalah ini dalam kajian-kajian lampau yang kita dapati, maka saya telah menetapkan objektif kajian yang kita tetapkan dalam kajian ini adalah untuk meneroka kreativiti murid dalam penggunaan alatan perisian aplikasi Jamboard. Dan dalam kita menilai objektif ini boleh untuk kita capai ataupun tidak, persoalan kajian yang dibangunkan adalah adakah murid dapat meningkatkan kreativiti dalam mempelajari subjek Bahasa Melayu semasa menggunakan aplikasi Jamboard. Maka ini merupakan kerangka konseptual yang telah dibangunkan berdasarkan objektif sebentar tadi, di mana pengumpulan data dilaksanakan secara analisis dokumen. Kalau kita lihat di sini adalah metodologi kajian yang dijalankan. Reka bentuk kajian adalah pendekatan kualitatif menggunakan kaedah kajian kes, dan instrumen kajian yang dilaksanakan adalah secara analisis dokumen, di mana dokumen tersebut adalah hasil kerja pelajar, hasil kerja murid yang dihasilkan melalui aplikasi Jamboard, dan sampel kajian telah menilai kepada 6 orang murid dari murid tahun 3 di SK Jalan Gerni 1. Maka dapatan kajian menunjukkan di mana apabila analisis dokumen telah dilaksanakan, kita dapat melihat soalan kajian yang ditetapkan, adakah murid dapat meningkatkan kreativiti dalam mempelajari subjek Bahasa Melayu semasa menggunakan aplikasi Jamboard,
mendapati bahawa murid yang mempunyai pengetahuan terhadap penggunaan aplikasi Jamboard dapat meningkatkan kreativiti dalam mempelajari subjek Bahasa Melayu melalui penerokaan kendiri terhadap alatan perisian yang terkandung dalam aplikasi tersebut. Maka, analisis kajian ini dilaksanakan berdasarkan dokumen ini dianalisis berdasarkan model reka letak Casper yang meletakkan 6 prinsip asas reka letak untuk kita nilai sama ada seseorang murid itu kreatif ataupun tidak dalam menghasilkan sesuatu hasil tugasan. Maka ini adalah yang tertera di paparan ini adalah merupakan 6 prinsip Casper, iaitu yang pertama kontras, kedua penjajaran, ketiga kesederhanaan, keempat penyatuan, kelima penekanan dan yang terakhir ialah pengulangan. Di mana prinsip-prinsip ini telah diletakkan skala, iaitu skala 1 sampai 3. Skala 1 ialah skala yang lemah apabila murid tidak dapat untuk mengaplikasikan. Skala 2 adalah skala sederhana dan skala 3 adalah skala yang cemerlang. Di mana skala yang cemerlang inilah yang menunjukkan bahawa murid tersebut telah pun mencapai tahap kreativiti yang paling tinggi. Maksudnya telah capai tahap kreativiti dalam setiap prinsip yang ditetapkan ini. Maka daripada data ini kita dapat lihat bagaimana murid yang ditandakan dengan warna hijau iaitu murid 1, murid 2 dan juga murid 3 berjaya mencapai tahap kreativiti dengan baik. Apabila penilaian dia kita menilai mereka dapat mencapai tahap 3 lebih tahap 3, pencapaian dalam tahap 3 adalah lebih berbanding pencapaian tahap 2 dan mereka tidak mempunyai pencapaian pada tahap 1 dalam mana-mana prinsip, dalam mana-mana 6 prinsip yang ditetapkan ini. Maka kita dapat lihat bagaimana murid dapat apabila tahu menggunakan Jamboard boleh untuk meneroka sendiri, maka mereka dapat meningkatkan kreativiti dengan hasil kerja yang mereka laksanakan. Jadi perkara ini akhirnya kita dapat membuat kesimpulan bahawa kajian yang kita laksanakan ini pertama kita dapat untuk membantu murid memahami pengajaran aspek tata bahasa Bahasa Melayu kerana kepelbagaian fungsi perisian dalam aplikasi Jamboard tersebut menarik perhatian murid untuk belajar kerana mereka turut dapat melibatkan diri secara aktif melalui penerokaan kendiri. Selain itu juga, perkara ini dapat meningkatkan kreativiti murid dalam PDP Bahasa Melayu apabila perkara ini memberi ruang untuk murid mengekspresikan kefahaman mengikut kreativiti masing-masing sekaligus mewujudkan pembelajaran berterusan di luar bilik darjah. Maknanya kita dapat lihat di sini di mana subjek tata bahasa Bahasa Melayu yang dianggap murid sendiri bahawa subjek itu adalah subjek yang membosankan, subjek yang sukar untuk dikuasai. Bila kita gunakan aplikasi Jamboard dalam pengajaran tata bahasa Bahasa Melayu ini, mereka menjadi lebih tertarik dengan fungsi yang ada, menyebabkan murid sendiri mempunyai keinginan untuk belajar dan meneroka secara kendiri tentang aplikasi Jamboard itu sendiri dan tentang subjek tata bahasa Bahasa Melayu apabila kita gunakan aplikasi itu untuk tata bahasa Bahasa Melayu. Maka daripada itu, kita mencadangkan daripada kajian ini kita dapat melihat implikasi yang diberikan melalui implikasi pengetahuan di mana guru perlulah menguasai pengetahuan pedagogi dalam penggunaan TMK khususnya supaya dapat menambah kepelbagaian kaedah pengajaran dan merancang teknik yang berkesan. Dan selain itu, pengetahuan baru yang diperoleh dalam kajian ini juga menunjukkan bahawa guru juga perlu menerapkan pembelajaran interaktif agar murid lebih tertarik mempelajari sesuatu topik, terutamanya topik yang dianggap bosan seperti tata bahasa Bahasa Melayu. Dan implikasi praktikal menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi Jamboard ini mampu menarik minat murid untuk mempelajari aspek tata bahasa Bahasa Melayu seperti yang saya katakan sebentar tadi. Dan aplikasi Jamboard ini menunjukkan murid-murid berpeluang untuk melakukan penerokaan kendiri sekaligus melibatkan diri secara langsung dan aktif semasa PDP. Maka beberapa cadangan yang boleh kita lanjutkan dalam kajian yang dijalankan ini, pertama terutamanya kepada guru untuk menguasai penggunaan aplikasi Jamboard khususnya.
kedua kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia sudah boleh untuk mula mengintegrasikan kaedah pengajaran secara digital yang selama ini kita aplikasikan semasa PDPR sahaja, tetapi kini kita aplikasikan pula di sekolah, dan kajian lanjut untuk pekaji-pekaji akan datang bolehlah untuk mula mengkaji penggunaan aplikasi Jamboard ini bukan saja dalam aspek tata bahasa Melayu, malah kembangkan kepada aspek-aspek lain seperti seni bahasa, kemahiran mendengar dan bertutur dan sebagainya. Maka itu sahaja perbentangan untuk kertas kajian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sesi soal jawab dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, jika tidak ada sebarang persoalan yang ingin ditujukan kepada pembentang, maka kita akan beralih ke sesi pembentangan yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Siti Nur Syafiqah binti Muhammad Fakharuzi atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sampailah sudah kepada peserta terakhir untuk kajian ilmiah. Sama-sama kita saksikan video yang bertajuk Strategi Penguasaan Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu oleh Nur Rashidah binti Rashid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Rashidah binti Rashid. Hari ini akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Strategi Penguasaan Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu. Penguasaan terhadap sesuatu bahasa merupakan elemen yang sangat penting dalam berbahasa dan juga pembelajaran. Maka pada tahun 2013, KPM iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif dengan meletakkan syarat persijilan Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM bagi calon sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Bahasa Melayu. Maka daripada situ, menurut Nora Azian dan Fazila pada tahun 2018, yang menyatakan bahawa kemahiran bertutur ini perlu dibentuk semasa murid di peringkat sekolah rendah kerana faktor usia, gender, persekitaran dan keadaan fizikal mempengaruhi kefasihan berbahasa Melayu. Selain itu, menurut Nurul Salmi dan Muhammad Isya pada tahun 2014 mendapati bahawa kemahiran bertutur perlu diuji kerana kemampuan berbahasa kebangsaan dalam kalangan murid mula luntur oleh pengaruh bahasa ibunda bagi murid bukan Melayu dan juga bahasa Inggeris di Malaysia. Selain itu, menurut kajian daripada Faizah et al. Pada tahun 2009 yang menyatakan bahawa setiap murid di Malaysia ini wajib menguasai kemahiran bertutur menggunakan bahasa Melayu untuk kelangsungan hidup ataupun survival dalam kalangan masyarakat yang pelbagai etnik di Malaysia. Maka daripada situ, kemahiran bertutur ini merupakan kemahiran yang sangat penting untuk dikaji dan perlu dilakukan ataupun perlu diambil berat oleh semua pihak. Seterusnya, daripada situ, antara objektif kajian saya yang pertama ialah mengkaji strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran bertutur. Manakala bagi soalan kajian pula, apakah strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran bertutur? Metodologi kajian, reka bentuk ialah menggunakan pendekatan kualitatif iaitu kajian kes, persampalan bertujuan dengan mengambil seorang guru bahasa Melayu di sekolah di daerah Kuala Narus, Terengganu. Manakala instrumen kajian ialah menggunakan temu bual dengan mendapatkan kesahan daripada dua orang pakar iaitu kesahan kalungan dan juga kesahan bahasa. Daripada kajian tersebut, antara dapatan kajian yang telah saya peroleh ialah terdapat 5 strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran bertutur bahasa Melayu. Yang pertama ialah aspek kebahasaan, yang kedua ialah TMK, yang ketiga ialah pembugaran dalam pengajaran, yang keempat ialah pedagogi dan yang kelima ialah penulisan. Baiklah, kita akan lihat dapatan yang pertama iaitu aktiviti kebahasaan. Seorang guru di sekolah tersebut
telah menggunakan ataupun menganjurkan pertandingan bahasa sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran bertutur murid. Antara pertandingan bahasa yang telah dianjurkan ialah pertandingan bercerita, bersajak, berpantun bagi semua murid. Maksudnya di sini pertandingan ini tidak berfokus pada satu tahun saja ataupun satu tahap saja. Guru di sekolah ini menggunakan pendekatan untuk menganjurkan kepada semua murid, terbuka untuk semua murid tahap 1 dan juga tahap 2. Memetik kata-kata beliau, kami pihak sekolah biasa membuat pertandingan bahasa seperti pertandingan bercerita, deklamasi sajak, lafazkan pantun. Dan pada waktu pandemik, pihak sekolah menggunakan medium atas talian untuk menganjurkan aktiviti berbahasa. Seterusnya bagi TMK, bagi aspek TMK, guru tersebut menggunakan video sebagai medium pengajaran dengan berkongsi bahan iaitu video pengajaran. Selain itu, guru tersebut membuat bahan tentang pertandingan bahasa yang dianjurkan oleh agensi luar, contohnya seperti pertandingan bercerita yang dianjurkan oleh pihak Maiden. Guru tersebut, memetik kata guru-guru tersebut, saya banyak menggunakan video contoh kalau saya ajar sajak atau pantun. Saya banyak bagi video kerana bila saya bagi voice note kepada murid-murid ini tidak tertarik untuk mendengarnya. Maka saya menggunakan pendekatan video untuk menarik minat murid supaya lebih mempelajari apa yang saya ingin sampaikan dalam kelas. Maka daripada situ, guru tersebut menggunakan video sebagai medium untuk meningkatkan kemahiran bertutur murid. Selain itu, bagi aspek pembugaran dalam pengajaran, guru tersebut memberikan tunjuk ajar kepada murid supaya mampu meningkatkan kemahiran bertutur murid, terutamanya bagi murid yang memasuki pertandingan berbahasa. Menurut guru tersebut, ketika saya menemui guru, biasanya guru di sekolah tersebut akan mengambil giliran untuk melatih murid-murid yang memasuki pertandingan berbahasa. Hal ini kerana bila murid ini sudah mendapat latihan ataupun pendedahan daripada guru-guru, murid-murid ini akan lebih bersedia untuk menghadapi soalan-soalan daripada penemu bual. Maka daripada situ, hal ini juga akan meningkatkan kemahiran bertutur murid. Seterusnya, dari aspek pedagogi, guru ini banyak membuat aktiviti yang melibatkan kemahiran bertutur seperti aktiviti pembentangan dalam kelas. Selain itu, guru ini juga banyak melakukan aktiviti yang berpusatkan murid dan mewujudkan komunikasi dua hala. Sebagai contoh, saya menyebut semula apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Biasanya saya guna pendekatan yang berpusatkan murid. Saya suruh murid membuat aktiviti pembentangan ataupun berlakon senario tentang sesuatu tajuk. Biasa aktiviti lakonan ini biasa digunakan sebelum mengajar karangan. Maka daripada situ kita dapat lihat selain untuk meningkatkan kemahiran bertutur murid, guru ini juga sedaya upaya untuk mewujudkan ataupun memberikan pengalaman secara langsung kepada murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam kelas. Selain itu, ataupun dapatan yang terakhir ialah penulisan, iaitu guru ini banyak menggunakan penulisan imla sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemahiran bertutur murid. Hal ini kerana untuk menulis imla, murid perlu mendengar dengan baik supaya murid tersebut dapat menulis apa yang dituturkan oleh guru tersebut. Maka seperti yang kita tahu, kemahiran mendengar ini merupakan kemahiran yang datang seiring dengan kemahiran bertutur. Maka dengan kita perbanyakkan aktiviti menulis, contohnya menulis menggunakan kaedah imla, maka murid-murid ini dapat melatih kemahiran mendengar, seterusnya dapat meningkatkan kemahiran bertutur murid. Baiklah, seterusnya bagi implikasi kajian, yang pertama ialah dapatan ini dapat dijadikan sandaran untuk merealisasikan dasar kerajaan yang ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara.
Yang kedua, guru dapat menambah baik strategi serta pendekatan pengajaran yang menjurus kepada meningkatkan kemahiran bertutur murid. Yang ketiga, membentuk kemahiran murid supaya berbahasa dengan lebih baik, dan yang terakhir ialah masih kurang kajian tentang penguasaan kemahiran bertutur, terutamanya bagi murid natif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Baiklah, antara kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada kajian tersebut ataupun dapatan tersebut, penggunaan strategi yang baik dan berfokus ini penting untuk meningkatkan kemahiran bertutur murid serta dapat membantu murid bertutur dengan lebih baik. Selain itu, dapatan ini selari dengan kajian daripada Rozana Jaafar pada tahun 2020 yang menyatakan bahawa penggunaan strategi pengajaran yang betul dan bersesuaian ini akan mendatangkan impak positif kepada penguasaan bahasa Melayu murid. Seterusnya, penekanan aspek yang penting seperti pedagogi, TMK, pembugaran, penganjuran aktiviti bahasa dan penulisan ini dapat membantu meningkatkan kemahiran bertutur murid. Rasionalnya, guru ini merupakan individu yang memainkan peranan dalam meningkatkan kemahiran bertutur murid. Maka, guru ini merupakan insan yang bertanggungjawab dalam mengenolakan ataupun memimpin sesuatu PDP yang berlangsung di dalam kelas tersebut. Maka aspek-aspek penekanan yang seperti yang saya sebutkan tadi perlulah ditekankan di dalam kelas supaya kemahiran bertutur murid dapat ditingkatkan ketika di dalam kelas. Dapatan ini seterusnya selari dengan kajian daripada Abdul Rashid pada tahun 2013 yang menyatakan bahawa kesan pengajaran dan pengolahan elemen yang digunakan oleh guru dapat merangsang dan menggalakkan murid untuk bertutur dan berinteraksi dengan lebih berkesan. Maka daripada situ, antara cadangan yang dapat dicadangkan kepada pihak KPM, pertama sekali ialah dengan melengkapkan infrastruktur dan melakukan penyelenggaraan terhadap infrastruktur sekolah, terutamanya dari aspek teknologi. Seterusnya bagi pihak IPG, terutamanya berfokuskan kepada guru pelatih. Guru pelatih ini perlulah diberikan latihan dan juga kursus yang dapat membantu guru pelatih menguasai strategi pengajaran yang lebih berkesan. Seterusnya bagi pihak sekolah perlulah melakukan pemantauan terhadap pengajaran supaya kemahiran bertutur ini tidak diabaikan. Seterusnya bagi guru merupakan fasilitator yang akan membimbing, mengasah dan menajamkan kemahiran bertutur murid. Maka guru ini perlulah membuat refleksi terhadap pengajaran dan lakukan penambahbaikan dengan menggunakan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran bertutur murid. Manakala bagi kajian lanjutan, gunakan pendekatan gabungan iaitu kuantitatif dan juga kualitatif supaya data dapat dikumpulkan dengan lebih banyak. Maka ini merupakan rujukan dan sekian, terima kasih. Pembentangan yang syarat dengan ilmu telah kita dengar sebentar tadi. Mungkin ada soalan yang boleh dikemukakan kepada pihak pembentang. Jika tidak ada sebarang persoalan yang ingin ditujukan kepada pembentang, maka sesi pembentangan kita telah pun berakhir pada hari ini. Terima kasih kepada Nur Rashidah binti Rashid atas pembentangan sebentar tadi. Sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai puncak, umpama berlayar sauh di labuh. Dengan pembentangan itu tadi, maka berakhir sudah sesi pembentangan menerusi saluran bilik 1 ini. Entah sirih, salah sorong. Entah kata, salah tutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan.
Jangan lupa mengisi borang penilaian program dan borang LAM PT1103. Hadirin juga diminta untuk membuka kamera bagi sesi fotografi sebelum meninggalkan ruang Google Meet kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk exam ni gelap tu buka lampu kan. Terima kasih kepada pembentang dan juga Agustia di bilik 1. Terima kasih.